Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Nota Pendidikan Islam bersama Cikgu Nabila untuk Pendidikan Islam Tingkatan 2 KSSM. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang akan datang. Jadi pada hari ini kita akan belajar pelajaran 24 bidang akhlak Islamiah, iaitu tajuknya ialah malu perisai iman. Apa yang dimaksudkan dengan malu? Semua orang ada mempunyai perasaan malu. Maksud malu dari segi bahasa ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Rasa segan untuk melakukan sesuatu. Dari segi istilah, malu bermaksud berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Ini yang dimaksudkan dengan malu. Dalil nakli berkenaan malu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan yang bermaksud sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Contoh sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadat seperti gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya kerana sifat malu pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Sifat malu yang dituntut. Macam mana dengan sifat malu yang dituntut? Yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan haram. Contohnya, malu berjudi, malu mengutuk rakan. Ini adalah contoh-contoh sifat malu yang dituntut. Maksudnya kita mestilah malu kalau rakan-rakan ajak berjudi, tidak mahu ikut. Kalau kita nak mengutuk rakan, kita malu mengutuk rakan. Ini dituntut oleh Islam. Malu melanggar perintah Allah. Contohnya tidak menunaikan solat fardu, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Katakan bulan Ramadan 30 hari, tak puasa. Malu kalau tak puasa. Malu sangat dengan Allah. Itu adalah sifat yang dituntut. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat. Contohnya, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Atau tidak menunaikan solat sunat rawatib, sangat dituntut. Aku ni tidak sembahyang sunat. Solat sunat lah, malulah dengan Allah. Itu adalah sifat malu yang sangat-sangat dituntut. Apa pula sifat malu yang dilarang? Ada juga sifat malu yang dilarang. Contohnya, malu melakukan kebaikan. Malu berada di dalam majlis ilmu. Malu bertanya. Cikgu mengajar di hadapan, malu nak tanya. Ini dilarang. Kenapa? Sebab bertanya itu adalah jambatan ilmu. Kita tahu melalui pertanyaan. Jadi kalau kita malu untuk bertanya benda-benda yang baik, maka itu adalah dilarang. Yang kedua, malu melakukan perintah agama. Contohnya, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Malu menjadi imam solat. Ini adalah sifat malu yang dilarang. Sebab itu adalah perintah agama. Kita tidak boleh malu. Malu belajar. Contohnya, malu bertanya guru. Malu mendampingi ulama. Ini adalah sifat malu yang dilarang. Jadi untuk melakukan kebaikan, kita jangan malu untuk bertanya dan sebagainya. Hubungan sifat malu dengan iman. Orang yang beriman, dia sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah SWT dan meninggalkan suruhannya. Daripada Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah SAW, malu itu sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis di atas, dapat difahami bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Orang yang tidak ada sifat malu, dia akan melakukan maksiat tanpa segan silu.
Sebab itulah sifat malu ini sangat penting untuk kita mengatur kehidupan di mana kita mestilah malu untuk melakukan larangan. Tapi kita mestilah tidak malu untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kita tidak ada sifat malu, kerana apabila kita tidak ada sifat malu, kita akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Kepentingan sifat malu. Kenapa penting sangat sifat malu? Sebagai benteng keimanan. Yang kedua, terhindar daripada melakukan maksiat. Bila kita ada perasaan malu, kita tidak berani untuk melakukan maksiat. Menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Bila ada perasaan malu, kita akan menampakkan lagi akhlak kita yang mulia, yang baik. Yang keempat, untuk mendapatkan keredaan Allah. Kerana Allah suka pada orang yang malu untuk melakukan kemungkaran. Yang kelima, tanda takut dan segan kepada Allah SWT yang maha melihat. Walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi kita tahu Allah sentiasa melihat. Jadi untuk membuat benda-benda yang tidak baik, kita akan merasa malu dan segan kepada Allah. Jadi itu sahaja nota untuk hari ini. Sifat malu. Okey, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.